Dan Assalamualaikum dan salam kripto. Bertemu kembali di dalam rancangan Bicara Kripto. Sekiranya anda sukakan wang, sukakan kripto, sukakan keuntungan, jangan lupa untuk subscribe, share, like dan komen channel ini, ya. Dan hari ini kita akan bawa satu topik yang menarik, satu projek cryptocurrency yang sangat menarik, dan bagi saya projek cryptocurrency ini adalah projek yang terbaik pada tahun 2020. Jadi kita nak melabuhkan tirai 2020 yang saya boleh katakan antara tahun yang sangat mencabar, tahun yang ramai nak lupakan, tahun yang ada yang lebih banyak negatif daripada positif, dan juga ada yang rasa tahun 2020 ni lebih positif. Mungkin yang introvert, yang jenis suka duduk rumah, mungkin dia suka, kan. Jadi macam-macam reaksi pada tahun 2020 ni. Tetapi dalam video ni saya nak ceritakan bagaimana Chainlink ni adalah projek yang paling berjaya pada tahun 2020. Jadi kita saksikan. Okey, tuan-tuan, puan-puan, kita tengok seperti biasa market cryptocurrency pada hari ini. Okey. So overall sebenarnya Bitcoin dengan Ethereum baru dah enjoy, dia tengah naik mendadak. So untuk pengetahuan tuan-tuan, Ethereum terutamanya tiba-tiba dari 600 harga dia dalam 500 something, 580 shoot terus ke hampir 740, kan. So Bitcoin naik, tapi Ethereum pun boleh tahan juga dia punya kenaikan. Okey, so kebanyakannya saya boleh katakan hijau lah, kan. Bitcoin mungkin ada sedikit penurunan, tapi overall kita tengok biggest winner adalah Polkadot. Siapa yang pernah beli Polkadot ni bolehlah rasa happy sikit. Hari ni je dalam masa 24 jam 16% tuan-tuan puan-puan, Polkadot, Rand, VeChain, Cardano, kan. So agak menggembirakan lah bila saya tengok Polkadot ni kembali mencatatkan keuntungan yang agak tinggi. Dan seperti biasa XRP dengan cabaran, dengan isu yang dihadapi sekarang ni, dengan macam Coinbase, antara exchange terbesar dalam industri cryptocurrency pun nak menarik XRP daripada listing. Kalau tak silap saya, dia bagi masa sehingga bulan Januari, awal bulan Januari, dan lepas tu dah tak boleh buat apa-apa aktiviti dagangan XRP di Coinbase, ya. Dan juga MT-Set Dollar, The Graph. So biasalah coin-coin yang baru macam yang ni, MT-Set Dollar, The Graph, semua ni dia kalau dia naik, maksudnya dia dah overbought dan akhirnya dia akan mengalami penurunan, yeah? So benda ni normal, especially The Graph lah. Saya tengah tengok dia memang tengok sekarang ni dia punya volume 24 hour volume ni dah jadi lagi rendah daripada market cap. So maksudnya sekarang dia dah stabilize. So lepas ni boleh tengoklah support level dia dekat mana, dan kalau dia nak trade The Graph ni bolehlah, So maksudnya kalau yang beli waktu 24 hour volume ni terlampau tinggi tu, maksudnya kalau dia jatuh, dia memang jatuh kau-kau punya jatuh. Okey, seterusnya kita tengok ni Bitcoin. Bagaimana prestasi Bitcoin pada hari ini? Okey. Saya dah buka rupanya. Okey. Bitcoin, macam kita tahu, saya ada draw line ni, dia dah lepasi 25,000 sekarang ni. Apa yang saya tunggu untuk Bitcoin ni sebenarnya, di manakah support level yang terbaru? Sebab kita faham dan kita nampak dulu 20,000 tu adalah resistance level dia, dan 20,000 dekat sini, dekat, saya kena conteng sikit. Dulu ni lah resistance level dia ni. Lama dia duduk bersilat dekat sini. Lepas tu dia naik. Lepas tu resistance level dia yang terbaru adalah dekat sini, sekitar 23,000 USD. Dan sekarang ni saya menunggu resistance level yang terbaru dan juga support level yang terbaru. Okey, so untuk itu kita zoom 4 jam.
bila kita zoom, ini apa yang saya nampak lah buat setakat ni kan. Yang orange ni adalah dia punya resistance level, yang merah ni adalah support level. So ada beberapa support level yang saya letak So satunya adalah resistance level yang lepas, iaitu di sekitar 23,000. Maksudnya kalau dia jatuh, sebab dia dah naik sampai 27,000 kan, mungkin 28,000 lah. Ni akan ambil yang eco sikit ni, mungkin sampai 28,000. Tapi saya ambil yang belah sini lah, dalam 27,600. So kalau dia dan sekarang ni dia tengah moving sideline. Dia dah naik kau-kau, lepas tu dia turun kejap, lepas tu sekarang dia tengah pergi sideline. Dan ni nampak ni bentuk ada lagi 46 minit untuk habis 4 jam ni. So yang ni tak tahu apa shape dia yang kita bakal nampak. Adakah dia akan bentuk T ataupun bentuk merah yang lebih gemuk, ataupun lebih panjang. Kalau lagi panjang, maksudnya saya dapat jangka mungkin akan ada penurunan lagi lah. So sebab tu saya mula-mula draw resistance level dekat sini, support level dekat sini. Mungkin sebab ni last dia turun, sampai 26,000. Lepas tu dia naik balik, lepas tu dia pergi sideways, lepas tu dia turun. Dan sekarang dia dah break dah yang first line yang saya draw ni, dalam sekitar 26,000 kan. Dia dah break, dia pergi, lepas tu dia dah naik balik lah dekat sini. So ada echo dekat sini. Cuma saya tak pasti dalam lebih kurang 45 minit ni, adakah dia akan ke bawah lagi menjadi lebih gemuk. Maksudnya seller tengah menang kan. So ini antara inilah yang saya expect. Dan lagi satu, kalau dia nak turun lagi ke bawah, mungkin ini adalah resistance level yang seterusnya, iaitu sekitar 24,000. Dan kalau dia turun lagi, saya jangkakan inilah dia, setakat 23,000 lah. Sebab dulu dia punya support level sebelum dia naik beberapa hari lepas adalah di sekitar sini. So mungkin dia akan turun sini, lepas tu dia akan naik balik. So ini antara senario-senario yang saya sedang jangkakan untuk Bitcoin. So hopefully dalam minggu depan dia break 28,000 pula, dan mungkin dia pergi terus ke 30,000 dan ke atas ni. So next harapan saya adalah dia pergi sinilah kan. So cuma saya nak tunjuk juga kepada tuan-tuan puan-puan, kalau contoh dia nak buat untung kan, setengah orang dia buat untung, dia tengok dekat support level, dia dekat pergi mendata macam ni, dia boleh make profit lah. Contoh kalau dia beli sekitar harga 23,000. So contoh kita bagi satu senario lah kan, beli sekitar 23,000 ni yang warna hijau ni kan. So berapa banyak untung? Lebih kurang 14% tuan-tuan. Bergantunglah, kalau melabur RM100, dapatlah untung dalam RM14. Kalau labur RM1,000, dapatlah dalam RM140. Kalau labur RM10,000, dapatlah dalam RM1,400. Dia ikut berapa banyak seseorang tu invest. So ini basically bagi saya agak tinggi jugalah, 14% ni kan. So ini antara cara lah kita nak buat untung sikit-sikit. So next kita pergi, rasanya tu saja Bitcoin. Next kita tengok pula Ethereum. Ethereum ni okey. Untuk pengetahuan tuan-tuan puan-puan, Ethereum pun dia baru break. Dia break yang harga hari tu dia turun. Dia turun sampai 582. Dia touch kuning ni, nampak sekejap kita draw balik, nampak dia touch kuning ni. Lepas kena, dia ada turun sikit, tak dinafikan, tapi sekejap je dia pop naik. Selalu macam tu lah Ethereum. Dia kena yang kuning bawah ni, dia naik. Dia kena macam kuning bawah ni, dia akan naik mendadak. So dia agak predictable jugalah. Bila saya tengok Ethereum ni kan, dia agak predictable. Turun, lepas tu naik, pergi bawah, naik jap, turun, kena kuning, naik, lepas tu kena kuning, lepas tu dia akan naik So line dia ni pun nampak agak predictable. Dan sekarang ni kita tengok Ethereum dalam 4 hour chart. So macam Bitcoin, yang saya suka kat Bitcoin ni ialah dia dah break dah line kuning ni. Ethereum belum lagi. Walaupun harga dia mencatatkan keuntungan yang tinggi,
tetapi dia belum break yang kuning ni. So saya pun duk tunggu, sebab kalau dalam masa terdekat dia nak break kuning ni, dia kena pergi harga sampai 850 lah. Saya bagi 850 kan. Kalau dalam masa beberapa hari ni, mungkin by New Year kan, kalau dia pump lagi, hopefully dia pecahkan yang kuning ni lah. Tapi dalam keadaan sekarang ni, saya nampak Ethereum ni dia banyak follow Bitcoin punya move. Dan dia bila Bitcoin move, dia baru dia nak move. Kadang-kadang move dia tu lagi momentum dia tak sekuat Bitcoin. Itu yang saya duduk nampak dekat Ethereum ni. Dan macam biasa, kita kena tengok jugalah. So ini adalah resistance kita yang terbaru, 741 USD. Dan saya ada draw dekat, ada dua kemungkinan lah. Kalau dia nak pergi dekat support, satu adalah di harga sekitar 683, dan satu lagi ni yang 661, which is previous level punya resistance. So kita minggu lepas macam tu, inilah dia resistance dia. Dan sekarang ni saya jangkakan resistance level tu akan menjadi support level untuk Ethereum. So hopefully kalau dia kena sini, hopefully dia naik balik lah. Kalau tak pun, hopefully dia kena sini, dia naik balik. Tetapi macam biasa Ethereum ni dia suka kena yang line kuning ni. Lepas kena kuning, baru dia naik. Selalu kalau bagusnya, kalau dia kena kuning ni, kalau beli waktu tu, dia terus akan naik sampai lebih kurang agak tinggi lah, mungkin sampai sini. Dia punya kenaikan tu lebih tinggi. So itu on the Ethereum lah. So that's why beberapa hari lepas pun saya buat video tentang Ethereum, sebab memang dah nampak dah perangai Ethereum ni memang macam tu. Dia nampak macam nak jatuh kau-kau kan, dah lepas kuning ni, lepas tu dia akan naik atas, ya. So basically inilah perjalanan market Bitcoin dan juga Ethereum. Setakat ni secara long term, dua-dua pun nampak sangat bullish. Dan juga the whole cryptocurrency punya market pun nampak agak bullish, ya. So macam-macam news positif yang kita sedang dengar tentang cryptocurrency dan juga di social media. Dan kita nak bincang topik utama kita pada hari ini, iaitu Chainlink. Okay, so untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, Chainlink ni sebenarnya dah lama dah. Cuma pada tahun 2020 ni adalah tahun di mana ramai yang nampak kebaikan ataupun use case di dalam Chainlink. Jadi sebelum tu, saya just nak tunjuk dekat tuan-tuan dan puan-puan Chainlink tu. So Chainlink ni, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, kalau nampak dekat sini, DeFi. So DeFi ni adalah salah satu fenomena yang baru. Dan kalau untuk tuan-tuan dan puan-puan, pada tahun 2017 ketika Bitcoin naik dengan kadar yang tinggi, apa yang berlaku adalah Ethereum dia start menempa nama, dan lepas tu dia dapat nombor 2. Sebab Ethereum use case dia lain. So waktu tu kalau tengok tahun 2017, banyak coin lah, Bitcoin, Litecoin, Mooncoin, apa semua belakang tu coin. Tetapi mereka tak membawa apa-apa kemajuan dalam teknologi blockchain. Tetapi Ethereum pada tahun itu, maksudnya tahun dia muncul sehingga 2017, dia tunjukkan smart contract adalah perjalanan seterusnya untuk cryptocurrency. So sekarang ni lepas 4 tahun ataupun 3 tahun lebih lah kan, sekarang ni smart contract dah banyak dah yang buat smart contract. Ada Cardano lah, ada EOS, dan Ethereum setakat ni memang top. Tak ada yang dapat mencabar Ethereum di tangga kedua dekat market cryptocurrency itu sendiri. Dan lepas tu apa yang berlaku adalah kemunculan Chainlink. Okay, so kalau kita tengok dekat DeFi punya chart ni, Chainlink tu sendiri dia membawa revolusi baru. Dia create kategori baru di bawah DeFi. So Chainlink ni dia perlukan smart contract lah. So Chainlink dalam bahasa yang mudah, mereka adalah Oracle provider, ataupun decentralized
Oracle provider. Jadi ada yang Oracle ni apa? Macam dalam cerita Matrix ke apa ni Oracle kan. So dalam bahasa mudah, Oracle ni adalah satu instrumen yang menghubungkan data di dalam blockchain, iaitu kita panggil on-chain, dan juga data real world ataupun kita panggil off-chain. So dia connectkan on-chain data which is blockchain dan juga off-chain data which is real world data lah, macam data perubahan cuaca, data keputusan bola sepak, data peperiksaan anak-anak, itu semua adalah data-data yang di luar daripada blockchain. Jadi sebenarnya waktu Ethereum mula-mula datang, ramai yang nampak, oh bagus Ethereum, potensi dia power, ada smart contract dan sebagainya. Namun mereka ada kekangan di mana banyak benda boleh buat dalam Ethereum, tetapi hanya boleh buat dalam ekosistem Ethereum. Dia tak boleh nak hubungkan dengan data di dunia luar. Jadi di sinilah datangnya Chainlink as a solution provider, di mana use case Chainlink dan juga potensi yang Chainlink tunjukkan tu adalah sangat besar untuk long term. So kalau kita tengok sini dekat DeFi tu sendiri, Chainlink adalah nombor satu. Mereka adalah projek nombor satu dalam ekosistem DeFi. Dan bila DeFi tu naik, automatically Chainlink tu pun akan naik. Dia ibarat dekat cryptocurrency ni, Bitcoin adalah top, kan? Jadi Bitcoin akan naik dulu, yang lain akan ikut. Sama juga dekat DeFi. Dekat DeFi ni Chainlink adalah the king. So bila Chainlink naik, banyak ni Uniswap, Aave, Yearn.finance, apa semua akan naik. Jadi Chainlink tu sendiri dia ada satu market cap yang sangat besar lah. So kalau kita tengok sini, market cap dia dalam 4.8 billion. Jadi itu lebih kurang pengenalan Chainlink dan juga sejauh mana Chainlink dah berkembang. Even dekat cryptocurrency dia adalah top 10, dan dekat DeFi dia adalah nombor 1. Jadi apa dia punya use case ataupun service dia provide Oracle untuk hubungkan dunia blockchain dan juga dunia real world data. Senang je So kita nak tahu apakah faktor-faktor ataupun apakah yang membuatkan saya keluarkan kenyataan Chainlink adalah projek cryptocurrency yang terbaik pada tahun 2020 kan. Mungkin ada yang ada pendapat lain, tak ada masalah. Ini cuma pandangan saya dan saya share dengan tuan-tuan dan puan-puan. Ada yang kata mana mungkin Bitcoin lah sekarang, sebab Bitcoin tengah naik, tengah pump kan. Ada yang kata Ethereum sebab Ethereum dah buat launching 2.0. Itu semua betul. Cuma bagi saya impact dia adalah Chainlink memainkan impact yang sangat besar. Okey. Macam Bitcoin, betul, dia dah break 20,000 dan sebagainya, tapi itu adalah sesuatu kita dah jangka. Eventually dia akan break 20,000, dan dia pernah pergi pada tahun 2017 pada harga 19,000 macam tu. Jadi bila dia pecahkan 20,000 tu sebenarnya tak adalah power sangat. Power cuma tak adalah ni sangat kan. Melainkan kalau dia pergi 100,000, 200,000, then yes, Bitcoin would be the best for that year lah. Tapi untuk tahun 2020, Chainlink is the one. Sebab apa? Yang pertama, ni antara yang saya rasa lah, number one, dia mendapat anugerah 100 Most Promising Technology Pioneers of 2020 anjuran World Economic Forum. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, untuk projek cryptocurrency ataupun blockchain masuk dalam sebuah anugerah berprestij di bawah World Economic Forum ni adalah sangat susah. Sebab apa? Blockchain ataupun cryptocurrency adalah satu industri yang mendapat tentangan yang sengit daripada stakeholders macam bank ke, macam few governments dan sebagainya. Tetapi Chainlink dia mampu menunjukkan projek mereka ni adalah satu projek yang akan membawa kebaikan in a long term dan ada potensi yang sangat besar. Ibarat kalau tengok anugerah pelakon kan, Chainlink ni adalah anugerah pelakon baru harapan. Nak bagi mudah, anugerah pelakon baru harapan. So potensi dia tu sangat tinggi. Dia ada banyak lah orang dalam AI, ada mungkin fintech dan sebagainya, tapi Chainlink under blockchain dan crypto dia adalah most promising, antara startup yang most promising. Itu adalah dari sudut anugerah. Sebab kadang-kadang kita nak tengok projek ni ada dapat anugerah ke apa ke kan. Kita kadang-kadang
terfikir juga, sebab kalau nak melabur kita nak tengok benda-benda macam ni. Jadi Chainlink adalah antara projek yang mendapat anugerah berprestij daripada World Economic Forum. Okey, seterusnya Chainlink ni bila dia dah grow kan, dia dah dapat banyak keuntungan apa semua, dia memberikan satu benefit kepada komuniti. Kebanyakan projek kadang-kadang dia bagi duit macam tu je. Dia kata okey lah, kita bagi giveaway, kita bagi airdrop, kita bagi macam-macam lah dia punya ni. Cuma saya suka kaedah Chainlink ni, dia memberikan kepada komuniti tetapi dalam bentuk penyelidikan. So ini adalah satu benda yang long term. Sebab apa? Kalau dia bagi grant penyelidikan, sudah tentunya dia kepada syarikat-syarikat ataupun kepada universiti, supaya benda tu boleh jadi sustainable. So benda ni pun antara satu benda yang bagi saya tak semua projek cryptocurrency boleh buat, nak keluarkan grant. Mungkin ada yang buat yang tengok ni, ada yang tengah buat master atau PhD. Mungkin tuan-tuan puan-puan faham, untuk dapatkan grant penyelidikan ni company memang susah. Tetapi Chainlink ni baru je antara syarikat yang baru, tak sampai 5 tahun macam tu, tetapi mampu mengeluarkan grant penyelidikan. Kalau siapa-siapa yang nak dapat akses grant penyelidikan, boleh tengok dekat website Chainlink tu sendiri. Mungkin mana tahu ada rakyat Malaysia yang mampu menghasilkan sesuatu daripada Chainlink. Okey. Dan yang seterusnya adalah reliability. Okey, ada satu kes yang berlaku pada tahun ni, beberapa bulan lepas, mungkin sekitar bulan November atau Oktober, saya tak berapa ingat. Okey, Ethereum ni dia ada banyak infrastruktur dalam tu lah. Sebab dia melibatkan coding, smart contract dan sebagainya. Salah satu adalah Infura. So syarikat-syarikat yang nak gunakan Chainlink pula, nak gunakan Ethereum, mereka akan menggunakan Infura as a infrastructure punya partner lah, untuk provide data feed ke dan sebagainya. Ya, cuma waktu tu Infura ni dia tak ada Oracle punya teknologi, dan bila Infura mengalami sistem down, nak bagi mudah faham sistem down, banyak syarikat-syarikat yang terjejas dan tak dapat data feed daripada Ethereum, termasuk juga Binance. Binance dia pakai Infura dan mereka pun affected, jadi dia terpaksa hold pengeluaran ataupun aktiviti perdagangan di bawah Ethereum punya token lah. So Infura ada problem tu, dan ketika benda tu berlaku, Chainlink tak ada apa-apa masalah. Dia masih boleh run sebab dia ada dia punya capacity teknologi tu lagi power, dan setakat ni dia tak ada masalah sistem down lah. Even kalau tuan-tuan puan-puan pun mungkin pernah guna mana-mana sistem lah kan, even sistem bank pun kadang-kadang sistem down, tengah buat maintenance lah, ada yang hilang duit lah kan. Tetapi di Chainlink setakat ini tiada masalah sistem down. So ni adalah antara projek yang sangat-sangat reliable. Jadi sebab tu saya tengok sepanjang 2020 ni tak ada masalah sistem down dekat Chainlink. So ini adalah antara faktor yang memang boleh menarik investor untuk long term. Okey. Dan antara benda yang saya suka, satu memanglah reliable, dapat anugerah, adalah dia setakat ni dah integrate lebih 300 projek, dan juga dia boleh feed price feed dekat 70 price feed. Price feed ni macam kita tengok lah, nak tengok harga saham ke, nak tengok indeks kajian, indeks cuaca ke, nak tengok result bola ke kan, lebih kurang lah feed, data feed. So bila dia punya projek ni, dia boleh guna untuk multiple use case, termasuk insurance ke, gaming ke, dan juga pertanian ya. So saya bagi contoh. Okey, dia ada bukan kes di mana pada tahun lepas, bulan lepas ke bulan ni, saya pun dah tak ingat dah, di mana berlakunya pilihan raya di US, Joe Biden dengan Donald Trump. So kebanyakannya kita dapat data pilihan raya ni daripada syarikat-syarikat media kan, CNN lah dan sebagainya. So salah satu syarikat media US, which is AP, Associated Press, mereka menggunakan khidmat Oracle daripada Chainlink.
So maksudnya use case untuk pilihan data pilihan raya pun sebenarnya Chainlink dah start dah. Dan let's say saya ambil untuk pertanian untuk pertanian dan juga insurans, di beberapa buah negara, contoh US dan setengah negara Afrika, petani-petani ni yang dia buat penanaman semua, mereka mengalami risiko. Risiko mereka adalah cuaca. Kadang-kadang mungkin ada ribut kuat, puting beliung, hujan, banjir, merosakkan tanaman-tanaman mereka, dan oleh itu mereka terpaksa mengambil insurans terhadap tanaman-tanaman. Jadi apa yang berlaku adalah kadang-kadang syarikat insurans dia tak dapat data yang accurate, kan? Jadi susah untuk dia nak bayar kepada petani dan sebagainya. Jadi di sinilah datangnya Chainlink, di mana mereka memberikan solusi kepada petani-petani, di mana mereka combinekan mereka integrate data kajian cuaca di beberapa negara lah, kan, negara-negara yang ada kolaborasi. Dia ada buat program dengan company nama dia Arbok. Okay, dia ambil data, real world data ni, dan dia combinekan dengan blockchain punya data. Jadi eventually syarikat bila dia nak refer data, dia nak tahu okay, pada tarikh sekian-sekian ada tak berlaku puting beliung dan berapa banyak tanaman yang terjejas. Jadi mereka boleh membayar pampasan kepada petani. Jadi benda ni telah pun berjalan dalam bentuk pertanian. Jadi maksudnya teknologi decentralized Oracle Chainlink ni boleh digunakan di merata industri, even few industri boleh digunakan. Cuma dia akan ambil masa lah, dan juga banyak syarikat kena belajar macam mana Oracle data service ataupun API ni boleh berfungsi. Contoh kita boleh ambil even dekat Malaysia sendiri, even dekat Malaysia. Ini hanya cadangan lah, kan. Kita bukan YB, tetapi ini hanya cadangan. Contoh kalau Chainlink ni akan grow lagi, lebih baik kita belajar dan cuba menggunakan solution dia. Sebab apa? Contoh saya bagi, saya duduk dekat Selangor. Apa isu Selangor yang banyak kita dengar? Isu air. Dan bila kita tengok isu air, kebanyakannya sebab apa? Pencemaran daripada kilang-kilang, kan. Ada yang kata kilang haram lah dan sebagainya. So apa yang kita boleh buat kalau gunakan Chainlink, ini antara benda yang kita boleh fikir. Kita kadang-kadang nak saman syarikat ni, tapi kita tak ada data. Kita tak tahu syarikat ni buat ke dan sebagainya. So kita boleh ambil multiple data feed. Yang pertama adalah indeks pencemaran sungai, So kita boleh ambil data indeks pencemaran sungai. Ini adalah real world data. Yang kedua adalah kita boleh contoh, kalau ada yang baru-baru ni saya tengok ada yang dekat parlimen, dia nak, bukan parlimen, dekat Don Selangor, dia nak luluskan berapa juta nak beli drone lah dan sebagainya, kan. Contohlah kalau dia pakai juga drone dan sebagainya, boleh ambil data daripada drone, ataupun let's say dia pasang kamera dekat-dekat dengan kawasan kilang yang dia tengah mark tu, ambil kamera, lepas tu combine lah indeks pencemaran sungai dengan kalau ada aktiviti pencemaran yang dilakukan oleh kilang tu, okay, combine, fine. Dia memang ada boleh buat algoritma. Maksudnya sebab dia boleh buat dalam smart contract. Kalau benda ini berlaku, maka contoh ayat dia, kalau pencemaran itu berlaku disebabkan kilang A, maka kilang A perlu bayar berapa Ethereum, contoh. So maksudnya mana-mana kilang dia kena park dia punya duit dekat kerajaan. Contoh dia park Ethereum lah, kan, park Ethereum. Kalau benda tu berlaku, automatic smart contract tu akan terus saman syarikat tu. Jadi tak perlulah kita minta mana-mana pegawai buat pemantauan dan sebagainya, sebab benda tu memakan manpower. Dan juga kita pun faham kadang-kadang kilang ni dia punya game dia macam-macam. Tapi kalau buat benda macam ni, gunakan real world data dengan blockchain data, maksudnya kalau mana-mana kilang nak buat pencemaran, automatik mereka akan kena saman. Kalau dia tanya, kenapa you boleh saman saya? Data dah ada dah. Jadi dia pun tak boleh nak buat apa-apalah. Dia bawa pergi mahkamah pun data dah ada. Itu antara contoh lah. Ini mungkin long term lah boleh buat, sebab sekarang pun kalau nak buat Chainlink punya ni banyak benda kena belajar. Tapi ini adalah satu alternatif yang boleh dilakukan. So saya bagi contoh ni sebab mudah kita nak relate dekat Malaysia ni. Banyak lagi lah nak buat kalau nak tengok untuk data bola sepak ke,
Mungkin ini sebenarnya tak patut saya kata, tapi ada beberapa use case dia guna untuk buat betting kan. Tapi saya tak nak cerita lebih lah kan. Tapi apa yang saya nak bagi tahu, ini antara use case yang kita boleh fikir, dan mungkin in the long run Chainlink akan diadopt oleh banyak syarikat-syarikat dan juga mungkin kerajaan, ya. So ini antara benda-benda yang saya nampak potensi yang sangat tinggi yang ditunjukkan oleh Chainlink. Sebab tu saya sangat bullish. Saya personally sangat bullish. Saya memang sangat suka Chainlink ni sebab saya nampak potensi dia sangat besar. Kebaikan yang dia boleh bawa ni adalah sangat besar. Sebab dia ada satu instrumen yang boleh hubungkan dunia blockchain dengan dunia kita lah kan. So hopefully pada tahun 2021 kita boleh tengok lebih banyak kebaikan dan juga manfaat daripada Chainlink ni. Sebab apa? Sebab bila Chainlink perform, automatically mata wang Chainlink pun akan makin naik juga. Sebab apa? Sebab baru-baru ni pada sekitar bulan Julai hingga bulan Ogos ke September, memang waktu tu waktu Chainlink tengah kau tengah pump. Sebab apa? Waktu tu memang ramai nampak keberkesanan Chainlink itu sendiri, ya. So ramai yang tanya bila nak cakap pasal Chainlink. Jadi inilah basically sharing saya terhadap Chainlink. Okey, jadi itu saja daripada saya. InsyaAllah kita akan jumpa dalam video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam kripto.